Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, okay, alhamdulillah kita meneruskan pertemuan kita berkaitan dengan falsafah puasa dalam mendidik nilai akhlaki ini. Okey, pada sesi-sesi yang lalu saya telah membincangkan tentang puasa golongan awam. Ya, ada ciri-cirinya, dan puasa golongan awam ini juga mendapat kebaikannya. Ya, bukan kata puasa golongan awam ni tak ada apa. Puasa golongan awam ni confirm dia dapat kebaikan. Ya, pertama dia gembira bila dia berbuka. Tu kan ada hadis kan yang menyatakan tentang manfaat orang berpuasa ni. Diberikan kebaikan, ya. Tak jumpalah pula dia punya ni. Okey, sekarang saya dah jumpa hadis dia, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, muttafaqun alaihi. Okey, daripada hadis ini, ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, ya, bagi orang berpuasa tu ada dua kegembiraan. Makna orang puasa tu dia automatically, dia akan ada dua kegembiraan ni. Bukannya buat-buat ni, dia memang ada. Allah campakkan dalam hati dia. Jadi puasa orang awam ke, khawas ke, orang VVIP ke, dia ada benda ni. Jadi hari ni sebenarnya saya nak bincangkan tentang pertemuan inilah, nak bincang tentang puasa golongan ketiga, iaitu golongan khawas, golongan akhasul khawas, ya. Tapi saya imbau balik tentang puasa golongan awam hari tu, puasa golongan khawas dan puasa golongan akhasul khawas, ya, VIP, VVIP yang kedua dan ketiga ni, ya. Jadi puasa golongan orang awam tu dia tetap akan dapat pahala, dia tetap memenuhi syariat, dia menunaikan kefarduan dan dia mendapat kegembiraan. Dua kegembiraan yang Allah campakkan dalam hati orang berpuasa ni, tak kira kanak-kanak ke, remaja ke, dewasa, lelaki ke perempuan, akan ada dua kegembiraan ini, ya. Iaitu pertama, orang berpuasa ni dia gembira apabila nak berbuka. Sebab tu berduyun orang pergi ke bazar Ramadan. Ya, dan orang secara bermotivasi tinggi untuk menjual dan juga membeli. Bukan kat Malaysia aja, seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Okay, kalau bukan musim pandemik COVID-19 tu lagilah kan jam satu Malaysia, ya, kerana bazar Ramadan. Orang happy. Malahan kadang kegembiraan ini bukan saja orang Islam saja, orang non-Muslim pun turut sama, ya, ke bazar Ramadan membeli juadah-juadah dan orang sangat gembira. Ini bukan dibuat-buat, ini Allah campakkan ke dalam jiwa-jiwa, dalam hati-hati orang yang berpuasa. Itu manfaat dia. Yang kedua, dia gembira apabila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ya, Allah juga dia gembira apabila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua kegembiraan yang dapat kepada orang berpuasa, sama ada orang awam, orang golongan VIP atau orang golongan VVIP. Okey. Hari ini saya akan membincangkan golongan VVIP. Okey. Tapi sebelum itu, golongan VIP siapa? Golongan VIP adalah orang yang berpuasa, menjaga syariatnya, menjaga daripada perkara membatalkan puasanya. Dia menjaga anggota badannya daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya, walaupun bukan dosa besar, dosa-dosa kecil, dia jaga. Malahan dia menggunakan anggota badan dia untuk kebaikan. Ya, okey. Hari ini puasa yang ketiga adalah VVIP, very very important person. Akhasul khawas bahasa Arabnya, ya. Orang istimewa di antara yang teristimewa. Okey, siapa tak nak kan? Kat dunia ni kalau boleh semua orang nak jadi VVIP. Ya, orang VVIP tak payah parking kereta kat tempat susah-susah cari kan, round. Kalau kat hotel ke tempat mesyuarat kita round banyak kali kan. Tapi VVIP ni dah ready dah tempat parking dia.
kan. Dimasuk pun ke dalam, dah ready dah tempat duduk dia. Duduk pun dia beri hidangan yang hebat-hebat kan. Siapa tak nak kan. Kita semua tak payah tunggu untuk naik pangkat ke, jadi apa ke, untuk VVIP. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang diberi ruang, peluang untuk menjadi VVIP Allah pada bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana kita nak merebut peluang itu? Kita tips dia biasa, mudah. Cuma yang susah adalah mujahadah. Okey? Kita perlu jaga puasa kita, ya, daripada makan dan minum, kan. Kita perlu jaga puasa kita daripada perkara yang batalkan benda-benda yang masuk ke dalam rongga badan. Batal lah kan. Simple. Okey? Kita boleh buat. Okey. Yang kedua, kita perlu jaga puasa kita daripada perkara-perkara dosa dari segi anggota zahir. Ya, yang saya sebut bagi golongan khawas tu kan, golongan VIP tu, puasa telinganya, puasa matanya daripada melihat yang haram kan. Sebab kadang ada orang dah tak ada apa nak buat bulan Ramadan ni, buka YouTube kan. YouTube tengok aurat orang je kan. Orang lelaki tengok aurat perempuan, orang perempuan tengok aurat lelaki. Lagilah kalau tengok filem-filem yang pelik-pelik kan. Jadi bulan Ramadan ni no more filem-filem yang pelik-pelik ke apa. Dia latih. Bukan berarti bila habis Ramadan ni syahwat dia start balik lah, ya. Bukan macam tu, nanti kita cerita, ya. Jadi bulan Ramadan ini bagi golongan khasul khawas, golongan VVIP, ya, perlu menjaga puasa daripada perkara membatalkan puasa tadi, menjaga amalan zahirnya supaya tidak buat perkara-perkara berdosa. Dia juga perlu menjaga hati. Jadi golongan VIP ini hati dia, ya, jiwa dia, hati dia kena jaga, ya. Kita kadang-kadang mungkinlah kita tengok si A ni datang, kita tak kenal dia sangat kan, hati kita dah berkata-kata. Tapi mungkin mulut kita tak kata. Kita pun tak mengumpat dekat dengan kawan sebelah kita, tengok si A tu macam tu kan, tak. Tapi hati kita kan, tu dia pakai kata aura dia tu kan. Aura dia ni tak best, orang ni mesti banyak mengumpat, ya. Ataupun kita kata, oh dia ni tak boleh ni kawan ni, orang macam ni. Kita dah berkata-kata dulu dan kita dah buat conclusion. So hati kita, ya. Jadi bulan puasa ini kita berusaha, kalau golongan VVIP ni, golongan very very important person pada bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kena berusaha menjaga hati, ya, supaya hati itu suci, murni, tulus, ikhlas lillahi taala. Suci, murni, tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau ada lintasan-lintasan dalam hati kan, kadang-kadang kat rumah mungkin suami mungkin dia fikir dia ada suuzon dengan isteri dia, isteri, ya, ada prasangka buruk dengan suami dia, ya. Jadi ataupun antara adik-beradik, ya, kita adik-beradik kadang-kadang bukan seya sekata sangat kan. Engkau lah, akulah, apa semua kan. Jadi dalam hati tu kadang-kadang asyik aku je buat benda ni, dia tak buat. Kalau boleh kita mengurangkan atau kita menghilangkanlah terus pada bulan Ramadan ini, ya, untuk kita jadikan puasa kita itu sebagai makam yang VVIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati inilah benda yang sebenarnya paling susah nak jaga. Orang kata mungkin kau cakap senang lah kan, nak buat, cuba kau buat kan. Bukan semudah itulah. Macam orang kata sabarlah kalau ada musibah kan. Tapi kita sampai satu waktu kita kata, kali ini saya dah tak tahan sabar, ya. Saya tak sabar, saya lah sabar lama dah, tapi hari ini saya tak sabar, ya. Dah sampai orang kata dah stres sangat kan, dah burn out dah, nak meletup ni hari ni, ya. Tapi dalam bulan Ramadan ini jangan ada macam itulah. Patutnya kita sejukkan hati kita, kita murnikan hati kita. Hati kita kalau ada titik-titik hitam tu, kalau boleh kita nak keluarkan titik-titik hitam tu, biar hati kita tu putih, suci, murni, tulus, Sebab apa? Sebab kita nak pergi bertemu Allah nanti satu waktu, kita tak pergi dengan jasad kita sekarang. Dan sekarang mungkin kita cantik, boleh pakai muka putih, fair and lovely ke apa ke, boleh
pakai pakaian indah-indah tapi bila kita pergi dengan Allah, kita tak pergi dengan fizikal yang kita ada sekarang, tapi kita pergi dengan Allah dengan hati, dengan jiwa, dengan kerohanian man jaa biqalbin salim dalam Quran, tak ingat surah mana tapi Allah menyebut apa dia, orang yang datang dengan Allah itu yang sempurna tu yang datang dengan hati yang sejahtera, qalbun salim makna hati yang sejahtera tu hati yang tulus, mulus, ikhlas lah. Kita pun ada baca dalam Al-Quran kan, orang yang bertemu Allah SWT tu kan, di mana Allah menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyebut dalam Al-Quran, wahai jiwa-jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang so jiwa tenang inilah yang merupakan nilai akhlaki yang sangat tinggi tujuan akhlak tu saya memang bidang pendidikan akhlak lah, jadi tujuan akhlak tu adalah untuk mencapai ketenangan jiwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So ketenangan jiwa tu sebenarnya matlamat hidup manusia. Sebab apa? Sebab kita nak pergi kepada Allah, kita perlu pergi dengan hati yang sejahtera. Kita juga perlu menjadikan jiwa kita itu tenang, dan jiwa yang tenang tu Allah jemput ya aituhan nafsul mutmainnah irji'i, kembali ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan tu saling redha meredai. So jiwa yang tenang tu kita pun redha dengan Allah, Allah lagi-lagi redha dengan kita jadi nak capai makam ini, bulan puasa ni sedang mendidik kita untuk mencapai makam ini. Jadi kita perlu rebut ada 2/3 lagi hari kan, ada lebih kurang hari ni 11 ada lebih kurang lagi 19 hari untuk kita menjalani bulan ibadah Ramadan ini, untuk kita mencapai makam apa yang dikatakan sebagai VVIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Jadi untuk itu saya kira saya boleh rumuskan bahawa falsafah puasa tu sebenarnya tidak lain adalah untuk mendidik nilai akhlaki kita. So kalau kita katakan bulan Ramadan ini adalah umpama bulan di mana pohon tu baru tumbuh daun-daun hijau selepas hujan selepas musim luruh. Kalau pokok padi tu baru tumbuh daripada benih-benih dia tu yang hijau-hijau kan, hijau muda, hijau tua naik secara rimbun So bulan Ramadan ini kita memulakan itu. Jadi kita menjadikan kehijauan tu kalau boleh terus sampai ke ending tahun jadi kita tarbiyahnya pada bulan ini, tapi pengekalannya adalah pada bulan-bulan lain selepas bulan Ramadan. Bukanlah bererti pada bulan ini bulan Ramadan tak boleh buat tu buat ini, bulan Ramadan tak nak buat tu buat ini, tapi bila habis Ramadan boleh, ini boleh mengumpat, jom mengumpat, lama tak mengumpat, rindu nak mengumpat kan. Ataupun muzik, lama tak dengar muzik ni, tak dengar lagu siapa lagu Maher Zain okey lagi kot lagu siapa saya pun tak tahu lagu Michael Jackson pun dah tak ada dah kan, lagu Justin Bieber ke atau apa nama dia saya tak tahulah, lebih kurang jadi sepatutnya bulan Ramadan ini bulan latihan, bukan tujuan untuk kita bila bulan lain dah tak latih lah jadi latihan pada bulan ini adalah untuk penerusannya pada bulan-bulan yang lain Jadi saya rumuskan, kita ada 3 kategori puasa yang kita boleh akan jatuh sama ada kita akan jatuh puasa kita sebagai awam kita akan jatuh mungkin khawas, kita akan jatuh pada khasul khawas Jadi tuan-tuan dan puan-puan budiman, saya juga menasihati diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian, adik-adik kakak semua kawan-kawan supaya kita merebut peluang pada bulan ini untuk kita memperolehi kita sebagai tetamu Allah. Bulan Ramadan adalah bulan Allah dan Allah hidangkan kita pada Al-Quran, jadi manfaat Al-Quran tu kita ambil supaya kita dapat mendidik akhlak kita dengan sempurna Al-Quran itu Allah menceritakan di dalamnya semua perkara lampau. So banyak qisasul anbiya kan, cerita-cerita Nabi terdahulu, cerita-cerita benar bukan cerita-cerita dongeng-dongeng kan. Kalau kita tengok TV ada cerita-cerita yang pelik-pelik, dongeng-dongeng, cerita benar dalam Quran. Al-Quran juga mencerita tentang perkara yang berlaku sekarang.
apa yang perlu kita buat sekarang. Dan Al-Quran juga sebenarnya menceritakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang sehingga hari kiamat, sehingga alam akhirat. Jadi Al-Quran itu bersifat futuristik. Jadi kita perlu ambil Al-Quran tu bukan saja membaca, ya membaca kita nak khatam kalau kita perlu khatam satu hari kena baca sekurang-kurangnya 23 muka surat. Untuk orang perempuan lah ni sebab orang perempuan ada 7 hari yang tak boleh puasa biasanya kan. Itu yang saya kira-kira lah. Kalau kita baca satu hari 23 muka surat, kita boleh khatam, ya. Tapi para anbiya boleh khatam Al-Quran 4 hari sekali, ya. Jadi itu memang golongan akhasul khawas lah, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mohonlah daripada Allah SWT diberikan kita taufik. Taufik tu maksudnya bantuan, inayah, ya. Taufik tu apa saja yang mendorong kita untuk kita buat kebaikan, ya. Diberi kita taufik untuk kita dapat merebut peluang-peluang masa-masa keemasan pada bulan Ramadan ini, agar kita menjadikan tarbiyah pada bulan Ramadan ini untuk kita membina akhlak kita yang sempurna. Untuk siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab kita kalau nak harapkan manusia itu boleh berubah, ya. Tapi kita harapkanlah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So untuk itu saya mohon maaf zahir batin kalau ada salah silap, dan selamat berpuasa, ya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.